Tolong tengok ya, topik yang pertama adalah berkaitan dengan kemahiran saintifik. Adakah semua latihan dalam BLA kemahiran saintifik itu kamu dah buat? Okey, cuba tengok. Adakah kamu dah buat? Siapa yang dah buat sila letak tanda bagus dekat skrin. Dah siap ke atau masih perlukan bantuan saya untuk menyiapkan tugasan tersebut? Boleh? Okey, so sekarang kita sama-sama double check ya. Tolong tengok daripada tugasan kamu yang pertama. Sepatutnya dalam tempoh PDPR kita dah habis tajuk ini, kemahiran saintifik, dan kita dah pergi kepada tajuk sains hayat sehingga tajuk haiwan. Okey, tumbuhan belum lagi. Okey, alright. Sepatutnya, dan sekarang adalah tajuk berkaitan dengan tumbuhan. Sepatutnya dah selesai sehingga muka surat 45. Double check your BLA, cuba tengok buku BLA kamu, adakah semua latihan sehingga muka surat 45 itu telah kamu siapkan? Atau ada bahagian-bahagian mana yang kamu perlukan pertolongan saya? Tolong bagi tahu sebab sekarang ini kita anggap sebagai sesi perbincangan. Okey, kita berbincang untuk baiki ataupun untuk memastikan semua latihan-latihan kamu berjalan dengan lancar. Daniel, ada apa-apa soalan? Muhammad Daniel. Okey, Zahin, tak apa. Siapa yang tak ambil lagi, is okay. Awak tengok dahulu, nanti awak boleh tengok rakaman untuk salinkan semula. Now, tolong dengar penjelasan dulu satu persatu. Kemudian, terpaksalah awak tengok sekali lagi rakaman ini untuk membolehkan jawapan jadi lengkap. Jangan risau, saya share screen. Jadi, kita tak ada masalah. Baik, yang ini, muka surat 3. Dah lengkap belum muka surat 3? Belum, Sir. Belum. Okey, so sila lengkapkan muka surat 3 tersebut. Belum. Tak banyak pun. Okey. So kena ingat kemahiran proses sains yang ada dalam kemahiran proses sains. So bermula dengan apa? Memerhati. Saya bantu untuk kamu jawab. Jadi tengok situ. Yang pertama ialah memerhati, yang kedua ialah mengelas, ketiga kemahiran mengukur dan menggunakan nombor. Keempat, kemahiran apa? Meramal. Kelima, membuat inference. Keenam, berkomunikasi. Ketujuh apa? Menggunakan perhubungan ruang dan masa. Ke-8, mentafsir data. Ke-9, mendefinisi secara operasi. Dan ke-10 ialah mengawal pemboleh ubah. Ke-11, membuat hipotesis. Dan yang terakhir sekali, kemahiran proses sains yang ke-12 ialah mengeksperimen. Ada 12 kemahiran proses sains. Okey. So siapa yang tak ada buku atau tak ambil buku, yang tak ada buku disebabkan buku dia masih di sekolah, okey, awak lihat dulu, awak tengok dulu. Nanti selepas habis ni awak dah ambil balik buku, awak terpaksalah tengok sekali lagi rakaman kita dan menulis semula. Saya tak nak awak tulis sekarang, nanti 2 kali kerja kan. So better awak tulis kemudian. Boleh Azhar? Azhar tak ambil lagi buku kan? Tak apa. So tengok dulu. Alright? Siapa yang baru join kita? Hakamul ya? Hakamul baru join, betul tak?
Betul. Okey. Hakamun dia baru masuk. Sekejap saya nak betulkan roda kita di mana tadi roda. Tak tahu hakamun. Go. Kerja tadi muka surat berapa? Okey. Tadi adalah pada muka surat 3. Latihan itu ada pada muka surat 3. Baik, dah habis? Belum. Belum. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Sekarang saya teruskan. Boleh. Kita pergi kepada Boleh. latihan pada muka surat berikutnya, iaitu pada muka surat 4. Adakah latihan pada muka surat 4 kamu telah buat? Belum. Belum. Okey, so kalau belum, sila dengar penjelasan saya ya. Tolong dengar penjelasan saya. Dia kata Jazli menjalankan satu penyiasatan dengan meletakkan 2 ekor ikan yang sama. Jadi tolong garis perkataan meletakkan 2 ekor ikan yang sama. Okey, salin ataupun tulis dekat buku tu dulu. Gariskan. Okay, kemudian dia kata yang sama saiz ke dalam 2 balang P dan Q. Jadi kita dapat lihat ada banyak perkara yang sama dan awak tolong catat kalau awak jumpa perkataan sama itu bermaksud pemboleh ubah yang dimalarkan. Okey, tolong buat catatan. Kalau kamu jumpa perkataan sama bermaksud itu ialah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay, saya percaya awak dah belajar semasa kamu di tahun 4 dan di tahun 3 tentang 3 jenis pemboleh ubah. Siapa boleh bagi tahu saya ketiga-tiga pemboleh ubah tersebut? Ada berapa pemboleh ubah? Nyatakan jenis-jenis pemboleh ubah dia. Pertama, Pemboleh ubah bergerak. Pemboleh ubah dimalarkan, pemboleh ubah dimanipulasi.
Dan dimalarkan. okey, baik. Sekarang sila keluarkan buku latihan kamu. Kita nak buat sedikit catatan tentang pemboleh ubah. Okey, so sila keluarkan buku latihan. Terpaksa lah buat 1, 2, 3 ni. Sebabnya pembelajaran kita secara online. Alright, jadi saya kena tahu, apa kekuatan kamu, apa kekurangan kamu, kemudian saya akan bagi nilai tambah. Okey, so sekarang keluarkan buku latihan. Saya rasa semua orang ada buku latihan kan? So Ada. keluarkan buku latihan. Kalau yang hantar itu ialah buku latihan 1, sekarang awak tak ada buku tersebut, awak tulislah buku latihan 2 sebagai buku latihan baru. Tetapi siapa yang dah ambil semula buku dia dekat sekolah, boleh terus menulis dalam buku yang sama. Tak ada masalah. Alright? So kita teruskan dengan tajuk catatan tentang pemboleh ubah. Bagi tajuk kemahiran proses sains, terdapat 3 pemboleh ubah. Okey, tolong tulis dekat situ. Maklumat yang pertamanya ialah terdapat 3 pemboleh ubah yang perlu dikenal pasti. Okey, so dia kata ada 3 pemboleh ubah yang perlu dikenal pasti. Iaitu yang pertama ialah pemboleh ubah. Boleh ubah apa? Dimalarkan. Yang kedua ialah pemboleh ubah dimanipulasikan. Dan yang ketiga ialah pemboleh ubah bergerak balas. So ada 3 pemboleh ubah yang perlu kamu kenal pasti. Kalau dah siap, bagi tahu saya awak dah siap ya. Boleh saya teruskan? Okay. Belum. Baik, so saya buat sedikit catatan. Ya. Malar ialah perkara yang sama atau tetap atau tidak berubah. So itu ialah maksud malar. Yang kedua ialah manipulasi. Manipulasi ialah perkara yang berbeza ataupun berlainan dalam satu-satu penyiasatan. Dan yang ketiga ialah bergerak balas, ialah hasil atau hasil atau
Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Belum. Belum. Okay, sambil-sambil itu kita nak bincanglah, nak sembang. Ada beberapa pelajar yang telah menghantar dekat saya video aktiviti senaman dia bagus. So, masih lagi ada beberapa pelajar belum menghantar. Saya harap awak dapat hantar ya. Sebab yang itu saya nak ambil sebagai satu pentaksiran. Siapa yang belum buat? Ya, so tolong hantar. Kalau tak nak hantar kat dalam grup tu, hantar dekat saya secara personal pun okey. Right? Yang penting awak buat video tu sebagai satu bentuk aktiviti untuk menyihatkan apa? Sistem dalam badan kita. Alright. So, saya teruskan. Tengok di sini ya. Okay, kita pergi semula dekat latihan. Jadi kita kena kenal pasti di manakah pemboleh ubah yang dimalarkan. Okay, dia kata dekat situ, ikan P diberi makan 25 gram makanan sehari. Manakala ikan Q diberi makan 75 gram makanan sehari. Okay, dekat situ kita dapati bahawa ada perkara yang berbeza. Apa perkara yang berbeza? Perkara yang berbeza tersebut kita kenali sebagai pemboleh ubah dimanipulasikan. Okay, so 25 gram makanan, 75 gram makanan. Maksudnya kuantiti makanan yang diberikan sebagai pemboleh ubah yang dimanipulasikan. Okay, saya tulis dekat tepi tu sebagai PM. PM merujuk kepada pemboleh ubah dimanipulasikan. Okey, so tolong tulis dekat tepi tu, PM-nya ialah kuantiti makanan yang diberikan. Okey, seterusnya, selepas seminggu didapati hasil penyiasatan, gariskan perkataan hasil penyiasatan. Ditunjukkan seperti jadual. Jadi kita dekat situ hasil penyiasatan ditunjukkan seperti jadual. Okey, kita dapati bahawa ikan P dan Q mempunyai hasil yang berbeza. Jadi tolong labelkan di hujung maklumat ini sebagai PB. PB merujuk kepada pemboleh ubah bergerak balas. Ini adalah maklumat bagi pemboleh ubah bergerak balas. Sila tulis maklumat bagi pemboleh ubah bergerak balas. Okey dah. Topik ni adalah topik bagi tajuk kemahiran proses sains ya. Jadi saya beranggapan awak dah belajar topik ini di tahun 4. Jadi di tahun 5 saya hanya menyambung pengetahuan yang sepatutnya kamu kena tingkatkan.
Jadi basicnya kamu dah belajar di tahun 4. Okey, saya teruskan. Nyatakan kemahiran proses sains yang telah digunakan dalam penyiasatan ini bagi menjawab soalan-soalan berikut. Okey, sekarang dia kata ikan Q lebih besar berbanding ikan P. Apa kemahiran yang telah dibuat? Kemahirannya adalah kemahiran memerhati. Yes, kita telah membuat pemerhatian, memerhati. Maka kemahiran proses sains yang terlibat ialah kemahiran memerhati. Okey, nombor 2. Ikan P mendapat kuantiti makanan yang secukupnya. Mendapat kuantiti makanan yang secukupnya berbanding ikan P. So, apakah kemahiran proses sains yang dinyatakan? Itu adalah berkaitan dengan membuat inference. Kerana apa? Okay, tolong buat catatan dekat situ. Kita kerana menyatakan sebab. Okay? Kerana kita telah menyatakan sebab berdasarkan daripada pemerhatian yang telah dibuat. Okay, boleh saya teruskan? Boleh. Okay, seterusnya ialah C. Nyatakan jenis maklumat berikut. Okey, jenis pemboleh ubah. Tadi kita dah bagi tahu dah. Maklumat X, kuantiti makanan yang diberikan sebagai pemboleh ubah apa ya? Manipulasi. Pemboleh ubah dimanipulasikan. Bagus. Okey, dan maklumat Y, kuantiti makanan ini selesai. Okey, kemudian Y ialah saiz ikan selepas seminggu. Sebagai pemboleh ubah. Bergerak balas. Bergerak balas. Yes, bergerak balas. Lengkap untuk jawapan DC. Boleh saya teruskan? Boleh. Boleh. Okey, untuk soalan seterusnya, jika kuantiti makanan bertambah, maka saiz ikan selepas seminggu bertambah. Awak dah belajar macam cara jawab jika maka kan? Tetapi dekat sini tolong garis maklumat penting. Dia kata satu pernyataan umum tentang hubungan antara pemboleh ubah dimanipulasi dengan pemboleh ubah bergerak balas. Gariskan. Dah. 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 Alright. So, sekarang saya teruskan. Apakah kemahiran proses sains yang dimaksudkan? Jawapannya ialah membuat Hipotesis. hipotesis. Mana awak tahu membuat hipotesis? Tengok balik nota yang ada pada muka surat 2. Jadi saya tolong buat catatan dekat sini. Rujuk nota BLA muka surat 2. Boleh? Okay, siapa dah siap letak tanda bagus dekat skrin? Okay, next kita lihat dekat sini. Sekarang ni dia kata Raja 2.2 adalah gambar bagi menerangkan peristiwa dalam penyiasatan. Kita dapati ikan P, apa kita boleh buat pemerhatian? Ikan P kecil. Manakala ikan Q apa? Besar. Besar. Bagaimana kita nak buat pemerhatian? Siapa boleh bantu saya? Macam mana nak buat pemerhatian? Kita kena menyatakan ikan dan juga situasi. Jadi macam mana nak buat pemerhatian? Ikan P lebih
Kecil. Kecil berbanding ikan Q. Atau ikan P kecil manakala ikan Q lebih besar. besar. Okey, so itu adalah dua cara untuk membuat pemerhatian. Sekarang dia kata dekat sini, Raja 2.2 adalah gambar bagi menerangkan peristiwa. Tolong garis perkataan gambar bagi menerangkan peristiwa. Kalau dia kata gambar bagi menerangkan peristiwa, ini bermaksud soalan ini bertanya tentang pemerhatian. Okay, now awak dah tahun 5, tak ada soalan direct. Dia mesti ada soalan-soalan yang minta kamu berfikir. Jadi tolong catatkan apa yang sepatutnya kamu kena faham. Okay, ini adalah pemerhatian. Kalau pemerhatian, kena ada tahu teknik untuk menjawab. So, soalan untuk E, apakah kemahiran proses sains yang dimaksudkan? Berkomunikasi. Okey, baik. Kenapa kita kata dia sebagai berkomunikasi? Menerangkan peristiwa, basicnya daripada pemerhatian. Kemudian kita tambah dekat situ lagi. Bila menerangkan, maksudnya dia ada tambahan, maka dinamakan sebagai kemahiran berkomunikasi. Tambahannya dari segi apa ya? Dari segi rajah. Okay, tambahan dari segi rajah. Itu dinamakan sebagai kemahiran berkomunikasi. Okay, habis ya. So, saya teruskan dengan TP3. Okay, seorang murid perempuan, dia sedang melihat seekor rama. Okay, apakah kemahiran proses sains yang diaplikasikan? Dah tentulah dia memerhati kemahiran memerhati. Okay, sekarang saya nak spin lah untuk soalan tersebut. Saya nak tengok kamu ada bersama saya ataupun kamu tak ada. Jadi sekarang saya nak spin. Saya nak tengok siapa yang nak menjawab soalan berikutnya. Ready? Spin. Semua mic okey kan? Semua mic kamu boleh berfungsi, betul tak? Boleh. Kita nak tengok. Saya dengar suara saya tak? Yes, Nuha. Saya dengar suara awak dengan jelas. Okey, baik. So kita spin nak tengok Daniel kena jawab soalan ke orang lain jawab soalan. Selalunya awal-awal ni Daniel yang kena kan. Okey, kita tengok secara. Siapa yang kena? Iman. Iman Zarif. Yes, Iman. Baca soalan. Mana Iman? Oh, Iman Zarif tak ada buku, selamat dia sebab dia tak boleh nak jawab soalan. Alright. Tak apa, kita pusing lagi. Saya tak ada masalah. Siapa yang kena? Okey, Iliana. Mana Iliana? Ada mic tak? Okey. Mana Iliana? Cuba tengok dia kat mana ataupun dia dah terkeluar. Iliana mana? Ada tak? Oh, dia tak ada pula dah. Dah tak ada pula lagi lah. Spin sekali lagi. Nama siapa yang tak ada tadi Tolong abadkan saya nama siapa yang tak ada dalam roda kita ni. Damia ya? Damia. Okay, so kita tambah dan kita pusing lagi roda. Hari ni kita pusing je, tak ada jawab soalan pun. Okey, Widat. Mana Widat? Widat ada tak? Ada. Okey, Widat cuba baca soalan dan jawab soalan B. Apakah
kemahiran proses yang diaplikasikan oleh murid Bukan, itu? B. A kita dah jawab, B. Apakah deria yang digunakan dalam kemahiran proses D? Okey, awak tahu tak apa maksud deria? Faham. Apa maksud deria? Panca indera. Okey, tolong labelkan ataupun tolong garis perkataan deria. Deria adalah organ. Okey, apakah deria tu maksudnya deria adalah sense ataupun dengan kata lain apa rangsangan yang kita boleh kenal pasti daripada deria tersebut. So derianya adalah penglihatan. Penglihatan. Yes, penglihatan. Okey, derianya adalah penglihatan. Okey, sekarang untuk soalan C ada banyak ni. Okey, tapi kita nak spin lagi nak tengok macam mana. Okey, Akil Hafi on mic. Mana Akil? Ya. Okey, jawab soalan. Dia kata nyatakan deria lain. Maksudnya tak bolehlah cerita tentang penglihatan. Selain daripada penglihatan, Allah bagi kita deria apa lagi? Diri kamu kena tengok. Selain daripada penglihatan, apa lagi deria yang Allah bagi kat kita? Deria Hidu, yes. Bau hidu, betul. Lagi? Sentuhan. Lagi? Tadi saya dengar orang kata deria rasa. Dan yang terakhir sekali ialah sekarang ni pendengaran. Oh, dengar. Okey. Kita tengok ada 4 jenis deria lain yang sepatutnya kamu kenal pasti. Cukuplah 5 deria. Ada 5 deria. Okey. Kalau manusia tu yang sempurna, dia ada 5 deria yang Allah bagi dekat dia. Okey, boleh saya teruskan? Boleh. Next, kita pergi kepada soalan D. Berdasarkan pengetahuan sedia ada kamu, maksudnya daripada kehidupan kamu, pengetahuan sedia ada kamu, berikan 3 contoh hidupan lain yang mempunyai organ pernafasan seperti serangga di atas. Maksudnya awak dah belajar di tahun 4. So di tahun 4 awak dah belajar tentang organ pernafasan haiwan. Okay, awak dah belajar di tahun 4. Sebab tu saya tulis siap-siap. Jadi, apakah organ pernafasan bagi Rama-Rama? Siapa ingat cikgu dia masa dah jam 4 dah ajar? Dia bernafas dengan menggunakan dekat situ spirakel. Jadi kalau dia bernafas gunakan spirakel, apa lagi haiwan lain yang bernafas menggunakan spirakel? Belalang. Sabar, kita pusing, kita nak tengok siapa yang kena. So soalan seterusnya untuk Farhana. Silakan jawab soalan. Baca dulu soalan dan jawab soalan. Berdasarkan pengetahuan sedia ada kamu, berikan 3 contoh hidupan lain yang mempunyai organ pernafasan seperti serangga di atas. Yes, so serangga seperti Rama-Rama bernafas menggunakan spirakel seperti perbincangan kita. Kemudian sebut lagi 3 haiwan yang bernafas menggunakan spirakel. Belalang. Lagi? Belalang baru 1. Apa lagi dalam kumpulan yang sama seperti belalang? Ulat bulu. Okey. Mainlah kita buh nama yang sedap sikit, namanya ialah beluncas. Tak payahlah buh nama ulat bulu. Okey, beluncas. Lagi? Kumbang. Kumbang. Yes, kumbang.
Okey, banyak contoh dekat situ. Sepatutnya masa darjah 4 awak dah buat macam ni. Tolong buat catatan ya. Semua serangga bernafas menggunakan spirakel. Okey, so tolong buat catatan dekat situ. Semua serangga bernafas menggunakan spirakel. So kena tengoklah apa ciri-ciri serangga. Siapa boleh abang? Siapa boleh bagi tahu kat saya apa ciri-ciri serangga? Bau busuk. Bau busuk tu bukan ciri yang bukan serangga pun bau busuk. Kita kalau tak mandi pun bau busuk. Jadi itu bukan ciri bagi serangga. So ciri-ciri bagi serangga ialah, okey tolong catat ya. Cirinya ialah berkaki 6. Itu adalah ciri-ciri serangga. Sekali lagi, pergi cari dekat mana ataupun kawasan-kawasan dekat rumah kamu yang awak nampak hak kaki 6 tu ialah serangga. Apa contoh haiwan berkaki 6? Siapa boleh abang saya? Boleh tulis jawapan dekat Zoom group chat tak? Tolong tulis. Saya nak tengok satu-satu jawapan. Okay, boys and girls, please go to your Zoom group chat and enter answer for the animal that breathes use spiracle. Tolong tulis dekat situ haiwan yang bernafas menggunakan spiracle. Bagus. Daniel ada tulis semut. Yes. Semua tulis semut. Lipas. Yes, Damia pandai. Okey. Iman sebenar-benar Iman sebenarnya laba-laba dia berkaki 8. Dia bukan dalam kumpulan serangga. Okey? So tolong betulkan Dia berkaki 8, dia bukan serangga. Okey, lagi siapa lagi yang berkaki 6? Banyak pun haiwan yang berkaki 6. Duit berapa? Okey baik. Saya tengok ada orang hijau, Tubuhan terbang. Baik. So sekarang ni kita tengok ya. Ciri-ciri dia adalah berkaki 6, kemudian dia ada sesungut. Bukan suka bersungut. Sesungut. Dia ada sesungut. Siapa tahu sesungut tu apa? Sesungut tu dia macam Sesungut tu apa? Kalau tak reti sebut buat gaya. Sesungut tu macam Apa tak reti sebut buat gaya je. Kat mana sesungut tu ada? Kat mana? Okey, Azhar Wafi dah tunjuk Azhar macam mana sesungut. Kat mana? Yes. Sesungut ada kat atas kepala, ada 2, satu kiri, satu kanan. Itu adalah sesungut. Right? Apa haiwan yang ada sesungut? Siput. Okey, ada banyak haiwan yang ada sesungut. Siput tu dia bukan serangga sebab dia tak ada kaki. Alright. So contoh yang ada adalah seperti semut. Yang ni kita abang balik ciri dia mesti kaki 6. Lipan tak boleh sebab lipan banyak kaki. Faham tak? Sekarang ni saya faham awak lama tak sekolah, jadi cara awak untuk menjana pemikiran awak tu agak sedikit lambat. Jadi tolong ya, sains ni kena banyak membaca, kena banyak bersoal jawab. Kalau tak faham, tanya. Alright? Katalah selepas ini pun sesi sekolah kita masih lagi ada grup Telegram. Kalau tak faham, tanya saya. InsyaAllah saya ada masa saya jawab. Sains kena banyak bertanya kalau tak faham. Bagi mengelakkan kamu ada miskonsepsi ataupun salah faham. Okey, sekarang awak dah tahu ya, tak semua haiwan ataupun tak semua benda boleh dianggap sebagai serangga. Ini adalah syarat bagi serangga. Okey, berkaki 6, dia ada sesungut, dia bernafas menggunakan spirakel. Barulah dikelaskan sebagai serangga. Selain daripada semut, lebah juga dalam kumpulan serangga. Okey, lebah. So tolong catat. Sebab lebah ada sesungut, lebah kaki 6. Okey, selain daripada itu, ciri bagi serangga ialah dia mempunyai kepak. Dia ada kepak, bukan kepak ayam. Kepak yang boleh dia terbang. Contoh apa ya? Apa contoh? Dia kaki 6, dia ada sesungut, dia ada kepak. Apakah contohnya? Rama-rama terbuat. Lagi apa contoh lain? Pernah dengar tak perkataan ini? Pernah dengar tak? Pernah.
Okey. So dia juga adalah merupakan serangga. Okey. So ada lagi satu jenis. Pernah jumpa? Benar. Pernah. Nama dia dalam bahasa Inggeris apa? Ladybird. Yes, ladybird. Okey, ladybird. Okey. So itu ialah contoh haiwan yang dikelaskan sebagai serangga. Sekarang ni faham tak tentang serangga? Ada apa soalan? Yes, Ryan, saya tak dengar. Ada soalan ke? Apa dia? Cikgu, yang bersegmen tu apa? Badan bersegmen maksudnya badannya bahagian, kalau kita potong badan dia, kiri dan kanan dia sama. Okay. Macam kita manusia kan, kalau badan kita belah dua, satu kanan sebelah kiri, satu tangan sebelah kiri, satu tangan sebelah kanan. Sama tak? So maksudnya itu ialah bahagian badan, segmen badan haiwan. Alright? Ada tak haiwan kiri kanan dia tak sama? Kebanyakan makhluk yang Allah jadikan, dia semua mempunyai kiri dan kanan yang sama. Betul tak? Kalau tak percaya, cuba awak belah. Kata buat gambar awak satu, kemudian awak kerat dua. Hidung awak sebelah lubang belah kiri, satu lagi lubang belah kanan. Betul kalau belah dua? So maksudnya balance. Alright? So kita teruskan tentang soalan TP4, menganalisis kemahiran proses sains bagi menyelesaikan masalah. Okey, masalah kita sekarang ialah, kita tengok rajah. Kita nak uji berkaitan dengan kemahiran, tolong catat dekat situ. Mengukur dan menggunakan nombor. Ada tak dalam kemahiran proses sains yang sepatutnya kita belajar mengukur dan menggunakan nombor? Ada. So sekarang kita nak ukur ketinggian bagi anak benih. Saya tak pasti, tetapi berdasarkan pengetahuan saya, awak dah belajar tentang menanam anak benih semasa kamu di tahun 1. Awak ingat, awak tak ingat, saya tak pasti. Tapi dalam buku teks tahun 1 dah ada. Okey. Kemudian awak ukur menggunakan kertas. Hari pertama berapa tinggi dia, hari kedua, hari keempat, sampailah 2 minggu. Awak buat ke awak tak buat masa awak tahun 1? Tak buat. So kalau tak buat, tak apa, kita imbas kembali sahaja apa yang awak patut buat. Sekarang ni pada minggu pertama ada keluar apa-apa tak? Tak. Tak ada. Minggu kedua masih lagi tak ada apa-apa, tetapi dia dah keluar apa ni? Akar. Dan pada minggu yang ketiga dia dah keluar dah pucuk. Akhirnya minggu keempat dia dah banyak daun, minggu kelima pokok itu dah subur. Okey, itu sebagai contoh. Apakah peralatan yang digunakan untuk mengukur? Jadi sekarang ni alat gariskan. Dan tolong catat dekat sini, alat dalam sains mestilah alat yang piawai. Siapa boleh bagi tahu saya apa maksud piawai? Bukan piawai ke sekolah. Piawai. Apa maksud piawai? Yes, anyone? Anyone, boys and girls? Siapa-siapa je boleh cuba jawab. Apa maksud piawai? Yes, Faik Ryan. Piawai adalah peralatan yang digunakan seluruh dunia. Piawai itu dalam bahasa yang ringkasnya ialah bermaksud standard ataupun seragam. Baju sekolah tahu tak baju sekolah? Tahu. Baju sekolah kita sebut sebagai baju ataupun seragam kan? Seragam kerana apa? Uniform, sama. Semua sama. Alright, uniformly, seragam atau standard atau piawai, itu maksud dia. Okay. Jadi maksudnya kalau kita nak ukur secara standard, secara piawai, apakah alat? Jawapannya ialah Pembaris. ada 2 jawapan dekat situ. Pembaris ataupun kita boleh gunakan pita pengukur. Pernah tengok pita pengukur? Pernah. Kalau kamu buat tempahan baju raya dan sebagainya, dah buat baju raya belum? Saya tak ada baju raya. Okay. So nak buat baju raya, mesti guna pita pengukur. Itu sebagai contoh mudah
Okey, cerita pengukur pun boleh digunakan selain daripada pembaris. Okey, next. Saya teruskan. Sekiranya Suzy mahu mengukur-ukur lilit anak pokok tersebut. Apa maksud ukur lilit? Awak dah belajar dalam matematik kan ukur lilit? Ha? Dah belajar dalam matematik ke ukur lilit? Okey, ukur lilit adalah ukuran bagi satu-satu objek. Okey, ukuran bagi contoh ukur lilit pinggang. Siapa boleh tengok pinggang dia? Maksudnya daripada tepi pinggang dia sampai keseluruhan pinggang. Itu ialah ukur lilit bagi pinggang. Alright, itu ialah maksud ukur lilit. Tapi ukur lilit bagi batang pokok ni kecil sajalah. Jadi sekiranya Suzy mahu mengukur-ukur lilit anak pokok tersebut, apakah yang perlu dilakukan? Dia mesti buat apa? Dia nak mengukur-ukur lilit tersebut. Mesti apa? Menggunakan benang dan pembaris. Dia gunakan benang dan pembaris pada ukur lilit tersebut. Gunakan benang dan pembaris. Habis? Untuk C, apakah pemerhatian yang boleh dibuat terhadap anak pokok tersebut? Cuba awak tengok. Pemerhatian maksudnya ialah berdasarkan apa yang awak dapat lihat. Apa jadi dekat anak pokok ni? Apa awak dapat lihat? Besar. Okey, mesti sesuatu yang boleh dilihat dan sekarang kita telah menggunakan pembaris. Kalau kita guna pembaris, kita dapat apa? Kita dapati bahawa, okey, tolong tulis situ. Didapati ketinggian anak pokok bertambah. Istilahnya ialah bertambah. Membesar tu istilahnya ialah bertambah. Okey? Jelas? Jelas. Ada lagi tak? Sebab tu kita harap cepatlah pergi sekolah, saya boleh cek satu-satu. Ni duduk dari jauh saya tak nampak hasil kerja kamu dengan begitu jelas. Walaupun sebenarnya kita dah dapat online kan sekurang-kurangnya berbanding dengan ada orang lain kelas tak nampak cikgu dia, tak dengar suara cikgu dia, hanya berdasarkan teks ataupun berdasarkan modul. Now kita dah bagi satu peluang dekat kamu, awak belajar, awak boleh berkomunikasi dengan cikgu. Kena say thank you to your father and mother lah sebab bagi peluang untuk kamu gunakan apps. So you need to learn. Awak kena belajarlah dengan baik. Orang lain dia belajar pun dengan keadaan yang tak sempurna. Okay? So cikgu teruskan, after C kita pergi dekat D. Dia suruh kamu bina satu carta palang menunjukkan ketinggian pokok pada minggu ketiga hingga minggu kelima. Jadi marilah kita sama-sama buat carta palang. Apa awak patut buat? Mesti gunakan pembaris untuk membuat paksi X dan paksi Y. Kemudian pada paksi X, okey, tolong ikut sama-sama. Sepatutnya kemahiran membina carta palang awak dah belajar semasa kamu di tahun 3. Lah ni awak dah darjah 5, 3, 4, 5. Sepatutnya saya tak payah tunjuk, awak dah boleh buat sendiri. Okey, sepatutnya awak dah boleh buat sendiri. Ready? Lepas saya dah bina paksi X, paksi Y, apa patut saya buat? Saya nak tanyalah. Kalau awak dah belajar darjah 3, darjah 4, apa lagi patut saya buat? Step 1, langkah pertama ialah buat paksi X, buat paksi Y. Macam saya buat sekarang. Step 2 nak buat apa? Langkah kedua nak buat apa? Any idea? Awak dah belajar ni darjah 3, darjah 4. Tak ingat? Siapa tak ingat angkat tangan? Siapa tak ingat? Siapa tak ingat nak buat carta palang tu dia? Lama tak pergi sekolah, tak ingat dah apa cikgu-cikgu dia pajang. Okay, so sekarang ni saya cuba recall. Okay, so awak patut buat apa dekat sini? Letak pemboleh ubah dimanipulasi. Pemboleh ubah manipulasinya apa? Minggu. So tolong tulis dekat situ. Bahagian bawahnya ialah minggu. Dan bahagian atasnya adalah ketinggian anak pokok.
Okay, dia kata dia suruh buat minggu ke berapa sampai minggu ke berapa. Cuba tengok balik soalan. Dia suruh buat minggu ke berapa sampai minggu ke berapa? Ketiga sampai kelima. Ya, minggu ketiga sampai minggu kelima. Jadi, tolonglah tulis dekat sini. Minggu 3. Selepas minggu 3, minggu 4. Selepas minggu 4, minggu 5. So, ada 3 minggu yang sepatutnya kamu dah tulis. Buat macam saya buat sekarang. Dah? Dah. Okey, seterusnya adalah membina carta palang. Membina carta palang dalam sains mesti gunakan pembaris. Saya tak nak tiba-tiba bangunan kamu ataupun bar tu ataupun palang tu jadi seperti tak elok. Jadi sepatutnya dia kata tadi bertambah, maka carta palang kamu adalah seperti berikut. Okey, lah ni siapa yang tak ada buku tu sila buat dekat buku latihan. Dahulu carta palang seperti yang cikgu tunjukkan. Ingat ya, saya tak nak palang-palang hat sengit-mengit serupa bangunan ataupun menara condong Teluk Intan ke apa, tak mau. Sila buat dengan kemas. Belajar lah ni darjah 5, tahun depan darjah 6. So bila dalam kemahiran sains mesti kemas. Cantik tak apa, yang penting kemas. Sekarang TP berapa? Saya ingat saya nak main quizzes. Lambat lagi ke habis? Kalau lambat lagi latihan tu habis, maksudnya tak ada lah quizzes hari ni. Okey, habis. Okey, habis. Kita teruskan E. Berdasarkan maklumat, garis perkataan berdasarkan maklumat, diminta kamu buat apa? Apakah kesimpulan? Okey, ada cara tak kamu jawab kesimpulan? Okey, ada teknik untuk menulis kesimpulan, betul? Okey, so ingat tak teknik dia? Siapa yang ingat teknik menjawab kesimpulan? Angkat tangan. Awak dah belajar di tahun 4 cara menjawab kesimpulan. Siapa ingat? Angkat tangan. Dah lupa. Betul? Okey, so kalau dah lupa, apa patut kamu buat? Silalah buat catatan dalam buku nota sekali lagi. So, tolong tambah dekat situ cara menjawab kesimpulan. Okey, so tolong catat cara menjawab kesimpulan. Macam mana cara nak menjawab kesimpulan? Tolong tulis juga sama seperti menjawab hipotesis dan hubungan. Ya, so ada dua. Yes, awak tu ingat-ingat lupa jawab hipotesis dan jawab hubungan. Sama cara dia. Contoh soalan. Baik, saya tengok situ ya. Contoh soalan. Contoh soalannya ialah nyatakan kesimpulan. Okey, itu contoh soalan dia tanya. Nyatakan kesimpulan atau apakah hipotesis
Atau boleh juga dia tanya, nyatakan hubungan. Soalannya masih lagi sah. Okey, ketiga-tiga soalan ini adalah sama. Jadi, saya teruskan dengan cara menjawab. Okey, cara menjawab 1. Maksudnya kita gunakan teknik yang pertama. Apa teknik dia? Okey, sepatutnya teknik yang pertama kita guna jika pemboleh ubah manipulasi pola, maka pemboleh ubah bergerak balas pola. Atau kamu boleh gunakan cara menjawab 2. Cara menjawab 2 ialah dengan gunakan perkataan semakin pola PM, semakin pola PB. So ada 2 teknik yang boleh digunakan untuk menjawab soalan. Sama ada kita nak gunakan cara menjawab 1 ataupun boleh juga gunakan teknik cara menjawab 2. Alright. Sesat. Alright. Okay. Okey, habis ya. Kalau dah habis, kita kembali semula kepada latihan. Okey, sekarang apa kesimpulan yang kita boleh buat? Saya nak gunakan cara 1. Siapa boleh habaq dekat saya macam mana kita nak gunakan cara 1? Jika maka. Jika bilangan minggu bertambah, apa jadi dengan maka? Jika bilangan minggu bertambah, maka anak pokok bertambah. Pandai. Jadi, walaupun kita belajar secara online, awak boleh menjawab soalan dengan baik. Very good. Okay, so, kalau kita nak guna cara 2, macam mana nak jawab? Kita gunakan perkataan semakin bertambah bilangan minggu. Pandai. Semakin bertambah bilangan minggu. Bertambah ketinggian anak pokok. Yes, semakin bertambah ketinggian anak pokok. Bagus. So itu adalah cara untuk menjawab kesimpulan. Ada apa-apa soalan? Lepas ni kalau jawab apa-apa kesimpulan senang tak? Senang. Tolong ingat macam mana nak jawab. Tapi murid-murid perlu ke tulis dua-dua? Tak. Tak. Pilih satu cara sahaja.
Saya ambil nombor Okay. 2. Tak kisahlah nak guna cara satu atau cara dua. Saya sebagai cikgu, saya akan periksa jawapan yang betul sahaja. Boleh? So saya bagi kebebasan dekat kamu nak guna cara satu boleh, nak guna cara dua pun boleh. Tak ada masalah. Okay, habis. Okay, so habis. Ada lagi latihan tak? Okay, untuk F, apakah pola? Baik, kalau pola ada 3, ingat kat sini ya. Tolong tulis. Pola ada 3. Pola yang pertama ialah bertambah. Yang kedua ialah berkurang. Yang ketiga ialah tidak berubah. So ada 3 pola. Tengok dekat sini. Jadi saya buat catatan. 3 pola. Dia kata apakah pola bagi ketinggian anak pokok berdasarkan carta palang kamu? Kamu dah buat carta palang. Dia minta pula pola dia. Cuba awak tengok pola dia. Bertambah. Okey, Bertambah. so tolong catat dekat sini jawapannya ialah bertambah. Terus, okey, pindahkan carta palang ke dalam bentuk jadual. Lah ni dia suruh buat apa pula ni? Dalam bentuk jadual. Tahu bentuk jadual? Okey, so mari kita buat sama-sama jadual yang dia suruh. Okey, jadual tu macam ni sepatutnya. Kita gunakanlah ruang dia sepenuhnya. Okey, 1 macam ni. Dia ada berapa? Yang pertama kamu nak tulis minggu. Betul tak? Tulis seperti itu, minggu. Dan yang kedua ialah ketinggian anak pokok. Okey, minggu ada berapa? Minggu 3. 3, 4, 5, 3. Minggu 4. Minggu 5. Manakala ketinggiannya yang pertama ialah rendah, tinggi, lebih tinggi. yes, lebih tinggi. Pasal apa? Sebab dia tak letak nombor, jadi kita letak dengan ini sahaja. Okey, kamu punya jadual ni tak lengkap sebab sepatutnya kamu mesti lengkapkan jadual seperti ini. Boleh? Boleh. Okey, dah siap? Belum. Saya start je buat. Siap. Belum. Penat ni, sebuat penat ni, dia kena drag mouse ni. Okey, siapa dah siap sila tunjuk dekat saya mana dia carta, mana dia jadual kamu. Tunjuk jadual kamu. Okey, boleh. Ya. Okey, so kalau dah habis, mana dia? Siapa tak tunjuk pun hasil kerja kamu? Tak nampak pun. Yes, Ahmad Danish, bagus. Lagi? Daniel, okey dah siap. Faik Ryan, okey jelas, bagus. Miss Zal, alright. Akil Hafi, okey. Kristina, bagus. Fayad, atas sikit Fayad. Fayad, bawah sikit.
Okey, bawah okey. Fayat, tengok yang atas. Okey, Fayat guna pembaris ke untuk yang atas tu? Kenapa cikgu nampak macam sengit-sengit? Okey, so sila guna pembaris dengan betul. Nuha, tunjuk jawapan. Okey, bagus. Azhad, mana dia jawapan kamu? Azhad. Sir, Ya. saya buku. Saya nak teman adik saya pergi tanda, Okey. Sir. Alright. Okey, baik So sekarang ni habis untuk TP4. Kita tengok TP5. Okey, kita dah belajar tadi tentang pemboleh ubah. Saya nak awak jadikan TP5 ni sebagai latihan. Dan TP6 ini juga sebagai latihan. Boleh tak? Boleh. Jadi latihan kamu ialah TP5 dan TP6 di dalam apa? Di dalam buku BLA tersebut, buku pentaksiran sains. Okey, so habis sebagai aktiviti pengukuhan ialah kita nak buat quizzes. Jadi sila ambil smartphone kamu. Tajuk terakhir yang kita belajar dalam sains adalah berkaitan dengan apa? Sir, sailing, Sir. Sailing. Saya nak bagi link dia ni. Apa tajuk terakhir yang kamu dah belajar? Sistem rangka. Sistem rangka. Rangka tu dah lama lah. Daripada sistem rangka kamu dah belajar apa? Yes, kamu belajar tentang haiwan kan? Apa yang kamu belajar? Haiwan. Kamu belajar tentang apa? Tahun 5. Kamu belajar tentang haiwan. Okey, sekejap saya cari soalan tentang haiwan. Okey, selepas. Okey, here. Okey, kamu dah belajar tentang haiwan. Oh, rantai makanan kamu tak belajar lagi. Sorry. Okey, kita pergi food relationship. Oh, tak belajar lagi. Mana lagi darjah 5 punya soalan ni? Saya bersedia untuk balik. Okey, kita tengok dulu. Okey, tentang haiwan. Boleh yang ini. Okay, ready? Good. Okey, saya letakkan link dekat Zoom group chat. Boleh klik dekat situ sahaja. Dan silalah jawab soalan. Okay. Sabar. Saya belum masuk lagi. Belum masuk. Mana nilai? Okey, boleh saya mula sekarang sebab selepas habis ni aktiviti. Boleh. Okey. Dah 15 orang masuk. Sepatutnya ada lagi 3 orang. Tapi 3 orang tu tak ada. Okey, kita mulakan sekarang. Kita nak mencari juara bagi kuis online siri terakhir. Siapakah juaranya? Mari kita lihat. 3, 2, 1, go.
Bukan ini betul. Pencapaian kamu. Alright, tak apa. Nanti saya akan masukkan sekali lagi link ini untuk kamu jawab bersama dengan rakan-rakan yang lain. Boleh? Okay, so sebelum kita akhiri, jadi saya nak tengok please on cam, saya nak tengok berapa orang pelajar yang berjaya untuk menyiapkan
semua tugasan yang sepatutnya buat pada hari ini. Okay, on cam boys and girls. Mana yang lain? Widat, Farhana, Akamul, Zafira. Okay. Mana yang lain? Amar Yasir on cam. Iman Zarif. Okey. Fayad bagus ada. Amar Yasir mana? Tak nampak pun. Semua orang dah on cam ni. Okay, Se pun Se on cam. Se cuma nak ubah kat bahagian mata Se. Se nak pakai cermin mata. Pakai cermin mata. Okey, Se dah pakai cermin mata. Okay. Mana dia Fayad? Hakamul mana? Saya tak nampak pun. Ini kelas kita yang terakhir untuk apa? Untuk PDPR ini saya harap sikit sebanyak dapat membantu kita belajar. Okey? Walaupun secara apa? Azhar mana muka tak nampak rambut je Azhar. Okey. Handsome pun Azhar ni. Okey. Faik mana? Saya tak nampak Faik. Okey, baik. So itu saja untuk kelas kita dan minggu depan kita punya kelas adalah secara offline. Maksudnya saya akan bagi kerja, kamu buat kerja tersebut berdasarkan daripada tutorial yang saya berikan. Dan minggu satu lagi kita kembali sekolah dan saya harap awak dapat bersama-sama belajar di kelas masing-masing nanti. Boleh? Boleh. So, itu saja apa yang ingin saya sampaikan pada minggu ini. Jangan lupa semua kerja mesti siapkan semua kerja. Bagi tahu dengan rakan-rakan hari ini kita ada berapa belas orang yang dapat join kelas kita. Kita ada lebih kurang dalam 17 orang. Okey, so 17 orang bagi saya satu pencapaian yang bagus. Okey, sebab dah ada 17 orang. Okey, jumpa lagi nanti di sekolah. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Bye-bye. Ya lah. Bye.